عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 97, petok yang keempat daripada atas. Petok yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yundabu lidakhilil khala'i an yuqaddima yasarahu wa yaminahu linsirafihi bi aksil masjidi. Disunatkan bagi orang yang masuk jamban. Jambang macam jambang bau jamban, agar mendahulukan kaki kiri dan mendahulukan yang kanan bila keluar. Kebalikan, akas, kebalikan bila masuk keluar masjid. Masuk jamban sunat mendahulukan kaki kiri, keluar jamban sunat mendahului kaki kanan. Sebaliknya masjid, masuk masjid sunat mendahului dengan kaki kanan, keluar masjid sunat mendahului dengan kaki kiri. Itu maksud dia kebalikan bila masuk keluar masjid. Akas sebaliknya. Masuk ke jamban, masuk ke masjid, keluar jamban, keluar masjid, sebalik. Jadi selesai bicara berkaitan dengan istinja, tak panjang manalah bicara istinja dengan air ataupun istinja dengan 3 batu. Dia ringkas saja. Lepas bicara istinja, barulah bicara adab ketika qada hajah. Ini masuk adab ni. Masuk tandas sunat melangkah dengan kaki kiri, keluar tandas melangkah kaki kanan, dipanggil adab. Yang mana nak bicara adab ketika qada hajah. Bicara istinja dahulu. Antara istinja dengan qada hajah mana dulu? Istinja dulu, barulah pergi qada hajah. Istinja dulu siap-siap, lepas tu qada hajah. Faham tak? Istinja faham lah, qada hajah faham lah. Qada hajah ni berok cing tu lah. Jadi mana dulu istinja dengan qada hajah? Qada hajah lah dahulu, istinja kemudian. Tetapi kenapa bicara istinja terlebih dahulu, barulah disusuli dengan bicara adab ketika qada hajah? Sebab istinja hukumnya wajib. Adapun adab ketika qada hajah yang akan dibicarakan kebanyakannya sunat jua. Yang wajibnya di muka surat 98 tu adab yang wajib. Itu adab yang wajib. Perenggang yang kedua, petak kedua pada atas 98. Adab yang wajibnya ketika qada hajah, jangan menghadap ain kiblah dan jangan membelakangkan ain kiblah.
Jangan menghadap ain kiblah, jangan membelakangkan ain kiblah. Itu adab yang wajib. Buang air kecil menghadap kiblah, hukumnya haram. Buang air besar membelakangkan kiblah, hukumnya haram. Itu satu-satunya adab yang wajib. Ni masuk ke kaki kanan, adab yang sunat. Keluar dengan kaki kiri, adab yang sunat. Di adab-adab ni al-khisalul mahmudah, tu adab. Perkara yang dipuji pada syarak, ada merangkumi yang wajib dan merangkumi yang sunat. Adab-adab ni merangkumi yang wajib dan merangkumi yang sunat, dipanggil adab. Sebab tu dalam kitab Hidayatus Salikin semuanya letak tajuk adab. Adab wudu, adab mandi wajib, adab tayamum, adab solat. Ketika bicara adab wudu, di dalam tu bicara hak wajib, bicara hak sunat. Dia sekaligus. Sama juga dengan bicara adab solat. Adab solat di dalam tu ada bicara wajib, ada bicara sunat. Dia sekalikan. Sebab adab ni merangkumi perkara wajib, merangkumi perkara sunat. Maknanya orang yang meninggalkan perkara sunat, orang yang kurang adab. Orang yang meninggalkan perkara sunat kurang adab lah. Sebab perkara sunat perkara yang dipuji pada syarak, tu adab. Al-khisalul mahbudah, perkara dipuji pada syarak, termasuk sunat. Tinggal sunat kurang adab ketika melakukan amal ibadah. Jadi adab ni merangkumi yang wajib, merangkumi sunat. Tapi adab ketika qada hajah, hanya satu saja adab yang wajib, iaitu ketika qada hajah jangan menghadap kiblah ketika buang air kecil, dan jangan membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Itu adab yang wajib. Ini dimulai dengan adab yang sunat. Dia biasa kitabnya bila bicara bab adab qada hajah, dia akan bicara tadi yang mula-mula. Jangan menghadap kiblah dan jangan membelakangkan kiblah. Itu dia bicara mula-mula. Dan kitab Fathul Mu'in ni dia belakang sedikit hak adab yang wajib, dia mulai dengan adab yang sunat. Disunahkan bagi orang yang masuk jamban. Mana jamban? Jamban mana? Dipanggil al-khala, mahallul khala, itu jamban. Wa yundabu, dan disunatkan lidakhil khala, bagi orang yang masuk khala. Khala ni dia mahallul khala, dia panggil tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi. Pandai ni, dia panggil khala ni al-makanul khali, dia panggil tu khala. Khala ni al-makanul khali, tempat yang sunyi, yang jauh daripada orang. Itu al-khala adalah al-makanul khali, tempat yang khal, tempat yang sunyi, yang jauh daripada orang. Mana ke khala di sini? Al-makanul khali, dia cuma jambang ni. Apa dia jambang? Dalam i'anatul talibi ni, al-bina'u al-mu'addu liqada'il hajah. Mana bina? Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah, itu jambang. Kita nak bicara jambang ni, tak payah bicara panjang-panjang. Tokanlah jambang pun nak hurah juga. Kita ni kadang-kadang mana jambang? Mana jambang? Jambang tadilah tempat yang disediakan untuk qada hajah. Itu jambang. Tempat disediakan untuk qada hajah.
Cuma dalam i'anah disebut dengan al-bina al-mu'addu, binaan yang disediakan. Dan kita lain tak sebut binaan, kita sebut pun berkaitan dengan binaan. Dia hanya bicarakan tempat yang disediakan untuk qada hajah sekalipun bukan dalam binaan. Itu dalam Bujairimi Fathul Wahhab. Di kholak ni tempat yang al-mu'addu li qada hajah, tempat disediakan untuk qada hajah, ai wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Itu lebih jelas. Tempat disediakan untuk qada hajah, dia tidak berkait dengan binaan, tak berkait dengan dinding, pintu, atap, tidak berkait. Tempat disediakan untuk qada hajah, tandaslah nama dia, jambanglah nama dia. Ini kena jelas lah. Sebab kita sekarang ni dalam satu bilik, satu pintu, di situ ada tempat qada hajah, di situ ada tempat mandi. Sekarang tandas sekarang, bilik mandi sekarang, dia dalam satu bilik, dalam satu pintu, di situ tempat qada hajah dan di situ tempat mandi. Maka timbullah salah faham. Akhirnya tempat mandi pun hukum tandas juga, sebab antara tempat mandi dengan tandas tidak dihadangi oleh dinding. Tak betul gitu. Dia tak berkait dengan dinding tandas ni, tak berkait dengan pintu. Dinding, pintu untuk menghalangi orang terpandang aurah kita. Itu peranan dinding, peranan pintu. Bukan dinding pintu tu yang menentukan di mana kau tempat untuk qada hajah. Tidak berkait. Ada ni. Tempat yang disediakan untuk qada hajah ni, dia punya buat dia tu, cara dia buat tu, tu memang untuk qada hajah. Nampak tandas molek-molek, panggil tandas lah, walaupun belum guna. Walaupun belum guna. Ataupun tak ada macam tandas pun, dia gali lubang dalam. Gali lubang dalam ni macam-macam kerjaan boleh buat. Nak tanam pokok pun gali lubang dalam juga. Pandai ni, gali lubang. Kalau memang dia punya bentuk tempat tu, memang ini tempat qada hajat, tu jelas itu tanda walaupun belum guna. Satu laginya akan dihukumkan tandas. Dia contoh dia gali dalam lubang ni macam-macam boleh buat. Tiba-tiba dia qada hajah di lubang tersebut, kemudian dia berazam akan datang balik qada di tempat yang sama kemudian, sebab digali dalam dah, dia qada hajah sekali, dia kambuh sedikit. Kali datang pula tempat yang sama, bila dia berazam untuk datang ke tempat yang sama, di situ dia panggil tandas. Kawasan lubang tu panggil tandas. Ada dinding, ada pintu, ada atap. Dah kait dinding, pintu, atap. Dia panggil tandas dah lubang tu. Walaupun rupa tu bukan rupa tandas, sebab gali lubang boleh jadi macam-macam nak buat. Tapi di qada hajah, dia berazam akan datang balik tempat yang sama, maka hukum tandas dah. Bila hukum tandas lubang tu menghadap ke belah tika qada hajah barang kecil, membelakang pula tika barang besar, tak haram dah. Sebab itu tandas. Itu tandas, tak haram dah lah. Sebab saya sebut di Musad 98 tu kan, petok yang keluar atas tu, wa yahrumani fi ghairil muaddi, dan diharamkan menghadap kiblah
dan diharamkan membelakangkan kiblat pada bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Mana? Qada hajah padang, qada hajah patah. Itu bukan tempat untuk qada hajah. Menghadap kiblat di kepala kecil, membelakang kiblat pegang besar dengan tidak ada dinding di hadapan, hukumnya haram. Adapun tempat yang memang disediakan, tempat al-muaddi yang disediakan untuk qada hajah, jambang dipanggil itu, maka tidak lagi diharamkan menghadap kiblat di kepala kecil walaupun tak ada dinding di hadapan, membelakangkan kiblat pegang besar walaupun tidak ada dinding di belakang, tidak diharamkan. Yang haramnya wayah rumani fi ghairil muaddi, dan haram menghadap kiblat dan haram belakang kiblat pada bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Jadi kalau tempat disediakan untuk qada hajah, tak haram dah lah menghadap kiblat, membelakang kiblat walaupun tak ada dinding. Nak jadikan tempat itu disediakan untuk qada hajah, dua keadaan. Salah satu dua keadaan. Yang pertama, memang bentuk tempat tu memang dah buat untuk tempat qada hajah. Dia panggil tandas walaupun belum digunakan. Ataupun macam gali lubang tadi, gali dalam, tiba-tiba di qada hajah dia berazam akan batal tempat yang sama, dia panggil tandas, tempat yang disediakan untuk qada hajah. Dah ada binaan ke tak? Ada dinding ke tak? Mandi ni apa? Dalam hutan digali lubang, tak ada dinding, tak ada apa pun. Sebab dinding, pintu hanya untuk jaga aurah. Dalam hutan orang tak ada, tak ada benda-benda lah, tak ada orang. Pandai ni. Maka macam mana panggil tandas lubang tu walau dia tak ada dinding, tak ada pintu, tidak berkait dengan dinding pintu untuk dihukumkan tandas. Sebab tu dalam kitab Bujailmi Fathul Wahhab, wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan tapi tempat tu memang untuk qada hajah. Al makanul muaddu li qada'il hajah, tempat yang disediakan untuk qada hajah. Takkan tak kenal jambang, panggil jambang lah tanda standard. Kita ni betul mau jambang, tak kenal jambang. Satu pintu antara tempat qada hajah dengan tempat mandi, tahu pun. Tempat qada hajah lain, tempat mandi lain. Takkan dah kenal, dah dinding tak ada. Tu payah tu. Tiba-tiba bubuh langsir. Tu bubuh langsir. Balik cucu, benda ni. Cucu tak pernah jumpa langsir dalam bilik mandi, jadi mainan cucu pula jadinya. Sebab apa berlangsir? Sebab nak sekat supaya tandas tidak tidak berjangkit pada tempat mandi. Sebab kalau tempat mandi itu hukum tandas, kita nak berwudu, kita nak berzikir ketika berwudu. Ada ni. Ini hadir ni dalam FB orang potong-potong. Kalau sekali antara tempat qada hajah dengan tempat mandi sekali, hukum tandas. Kalau berwuduk baca bismillah, haram dia kata. Karut Kalau betul-betul tandas sekalipun, kalau betul-betul tandas sekalipun, membaca Al-Quran hukumnya makruh, tak haram. Ni tempat mandi dihukumkan tandas sebab tak ada dinding antara dua tempat. Orang berwuduk baca bismillah, dia kata haram. Kalau betul lah tandas sekalipun, membaca Al-Quran dalam tandas hukumnya makruh, bukan haram. Ia letak haram. Orang yang ambil semayang di tempat ni tempat mandi dihukum tandas, baca bismillah, hukum dia haram, dia bubuk. Orang pusing. Maka timbullah nak buat rumah yang Islami. Apa Islamiknya? Pintu lain-lain. Banyak-banyaknya tak Islamik lah. Sebab pintu satu
maka tandas berjangkit sampai ke tempat mandi pun hukum tandas. Jadi tempat mandi pun tempat yang disediakan untuk qada hajat juga. Ini menyusahkan lah. Timbul isunya ketika nak berwudu. Ni orang tu salah pengajian ni kau ambil wuduk di singki dapur. Ambil wuduk di singki dapur. Tak apalah, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala tak apa lagi. Tak nak basuh kaki. Orang tu angkat kaki bulan singki. Tunggu masa gulih bating lah jawapan dia. Ada orang tua ambil semayang tempat parking kereta anak dia luar. Tempat parking luar tu ada dinding. Tak nanti orang nampak aurah. Tak kira dah lah nampak aurah pun. Dah lalu depan rumah tu kan, ambil semayang luar, nampak rambut-rambut orang tua tu. Sebab nak tandas. Tandas belaka dia kata. Dia marah ke anak dia. Nak ajak sangat mari rumah dia. Ni tandas belaka dia kata. Yang anak tu bukan buat rumah tu, dia beli siap dah. Rumah kampung dia tandas pintu lain, tempat mandi pintu lain. Buat nak buat gitu pun itu lagi baik, sebab dua tempat boleh dua orang guna. Kalau satu pintu, orang tu nak qada hajah je, bukan nak mandi. Orang seorang lagi nak mandi, tunggu luar. Tu kan ni. Jadi rugilah. Dua tempat, seorang je boleh guna. Sebab satu pintu. Ada ni. Orang ni tengah mandi. Yang duduk luar pintu tu nak pergi tandas. Kau susah jadi tu. Kalau buat pintu yang berasingan, dua tempat, dua orang boleh guna pada satu masa. Itu lagi baik. Tapi yang katalah itu Islami. Kalau tandas sekarang ni tidak Islami, tak. Tak kena tandas payah nak cerita. Tempat yang disediakan untuk qada hajah tak kena. Kisnya tak ada dinding, tak ada pintu, dah. Mana tandas? Tadi lubang yang digali dalam-dalam, qada hajah sekali, tutup dengan tanah, dah kena datang pula panggil tandas dah tempat tu. Tak ada dinding, tak ada apa tu. Tangan dia qada hajah menghadap kiblat, buang kecil, membelakang kiblat besar, sudah tidak diharamkan walaupun tak ada dinding di hadapan dia, sebab itu sudah dipanggil tandas. Contoh ginilah. Dia buat gerai tepi sungai. Kebun dia tepi tu sungai. Jauh daripada orang. Dia pun buat gerai untuk qada hajah. Gerai untuk qada hajah, mungkinlah mula-mula dia pun likung dia. Lingkung apa panggil tu? Dia likung dengan guni, kita kata mula-mula. Guni fahamlah. Hujan panas hancur, tak ada dah dinding. Tandas lagi tempat tu, tandas. Dah tu tak ada guni dah, dinding. Sebab tak ada orang pun tempat tu, siapa nak tengok aurah kita. Tapi panggil tandas ke tak? Selepas gerai tempat qada hajah tu, tak ada dah guni hancur dah. Tandas. Dah mana pintu, mana atap tak berkait. Tandas tempat yang sediakan untuk qada hajah, tidak berkait dengan dinding, tidak berkait dengan pintu, tidak berkait dengan atap ke tiang ke, tak berkait. Jadi dalam satu bilik itu jelas mana tandas, mana tempat mandi.